Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Tok Alang Channel. Untuk perkongsian kali ini kita buat kat rumah sebab yang saya nak kongsikan hari ini ada kaitan dengan kebun juga, pertanian. Tapi saya rasa lebih sesuai juga buat kat rumah lah, sebab perkara yang kita nak bincang tu di depan saya ni. Tapi seperti biasa sebagai tanda sokongan kepada Tok Alang Channel, pada sahabat yang masih lagi belum subscribe, bolehlah membantu saya untuk memperkembangkan lagi channel Tok Alang ini dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi sebagai tanda sokongan. Dan jangan lupa like. Tapi sebelum itu satu lagi, ada juga kawan-kawan kita yang bertanya dengan saya sebenarnya kat mana dapat t-shirt ni. Tapi sebenarnya t-shirt ni saya buat 5 helai je. Saya ada pakai 2 helai, satu kepada isteri saya, 2 lagi kepada anak saya. Kita sengaja je buat. Tapi ada yang berkenan, kata dia beli pun tak apa. Tapi tak apalah, nanti saya ingat saya nak reka dulu logo Tok Alang Channel. Kita buat dekat sini. Lepas tu kita print lah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita buat lah. Okay. Sejak lockdown ataupun dipanggil perintah berkurung lah, kita berkurung kat rumah dan sebagainya mengenai PKP untuk mengekang COVID-19 ni, banyaklah isu-isu yang keluar, terutama dari pergerakan kita lah sebagai pekebun. Ke kebun, tak kira kebun apa, kebun sayur, kebun pisang, kebun durian, kebun buah-buahan lain dan sebagainya lah. Dan saya akan cuba kupas isu ni dari kacamata orang awam macam kita lah, yang secara individunya yang berkebun, bukan sebagai peniaga, walaupun berniaga bahan-bahan pertanian itu sebahagian daripada rantaian dia lah. Tapi saya nak menyentuh kepada kita sebagai pekebun, tak kira lah pekebun besar ke pekebun kecil dan sebagainya lah. Jadi bermula pada 1 Jun hari tu, bila kita lockdown, menjadi isu lah pekebun nak bergerak, takut kena saman dan sebagainya lah kan, takut kena compound dan sebagainya. Sebab di samping kita nak berkebun, bekerja di kebun kita juga harus menyahut seruan kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ni. Jadi kita sama-sama. Tapi di samping itu kita kena pergi ke kebun untuk menjaga hasil tanaman kita dan sebagainya lah. Terutamanya kebun-kebun sayur dan tanaman kontan dan sebagainya lah, ya, yang perlu mengeluarkan hasil, takut buruk, takut rosak hasil masing-masing. Jadi bermula pada 1 Jun hari tu, bila isu ni timbul, dan akhirnya ada satu surat daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Sebab ramai yang tak tahu nama kementerian yang baru ni, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ataupun MAFI. Dalam bahasa Inggerisnya dia punya akronim tu MAFI, Ministry of Agriculture and Food Industries. Samalah bahasa Melayu, dan MAFI tu daripada bahasa Inggeris. Okey. Jadi satu surat, saya ada nampak satu surat tu bertarikh yang 1 Jun lah, mengenai yang perkara yang 1 Jun ni kepada pihak berkuasa lah. Jadi dia hantar surat kepada Jabatan Keselamatan Dalam Negeri. Saya rasa surat ni memang betul lah, sebab saya tengok bukan surat scam dan sebagainya lah. Memaklumkan bahawa sektor agro makanan, perikanan, penternakan dan juga rantaian je. Seolah-olahnya macam ni lah, kalau agro makanan tu macam pertanian, penjualan barang-barang pertanian, pekebun, orang tengah yang beli barang tu hasil kebun dan sebagainya lah, ataupun kedai-kedai, gerai-gerai yang menjual hasil kebun, hasil pertanian dan sebagainya, penternakan, dibenarkan beroperasi sebab dipanggil sebagai perkhidmatan perlu. Ini ayat yang penting ni, perkataan yang penting ialah perkhidmatan perlu, essential service. Kita biasa dengar kan, essential services tu maknanya perkhidmatan perlu. Perkhidmatan perlunya memang kena, sebab rantaian membuat makanan ni satu yang diperlukan. Okey, jadi itu asas dia. Jadi bila kita ada surat tu, jadi kalau kita sebagai petani ni, Jabatan Pertanian pula akan keluarkan satu surat. Sebelum ni saya rasa semua tahu kan, kita dapat bergerak, kita ada satu surat daripada Jabatan Pertanian yang mana pergi ambil lah. Surat tu terbatal dengan sendirinya sehingga 31 Mei, dan 1 Jun akan keluar satu surat baru. Jadi sini kita petani kena pergi ambil lah di Jabatan Pertanian daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal kita, surat Jabatan Pertanian.
Okey, surat tu berbentuk macam ni. Saya akan kupas isu ni supaya kita sama-sama faham, supaya tidak keliru kita tak menyalahkan pertanian, kita tidak menyalahkan pihak berkuasa dan sebagainya yang melakukan SJR. SJR tu ialah Sekatan Jalan Raya, roadblock. Okey, suratnya bentuk begini Ini surat daripada Jabatan Pertanian bertarikh 1 Jun. Surat ini mesti bertarikh 1 Jun. Okey, di sini ada maklumat lah, semua maklumat ni. Saya akan baca surat ni. Ini dikata kepada sesiapa yang berkenaan, pengesahan keterlibatan dalam aktiviti rantaian pembekalan dan pemasaran berkaitan keperluan makanan. Termasuk kita lah ni. Ini termasuk kita. Okey, sebagai petani-petani, tak kira lah kita tanam apa pun, ada orang petikai, begitu begini kita akan ulas kemudian. Jadi selaras dengan dalam paragraf pertama perenggan pertama, selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 di seluruh negara bermula 1 Jun 2021, sektor agro makanan, pertanian, perikanan, penternakan dan rantaiannya adalah disenaraikan sebagai perkhidmatan perlu ataupun essential services, seperti yang saya cakap tadi. Ini saya baca dalam surat pula. Dengan ini, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, MAFI, Ministry of Agriculture and Food Industries, ingin mengesahkan bahawa nama pemohon, surat ni nama saya lah, nama saya seorang je, nama pemohon terlibat secara langsung dengan perkhidmatan perlu essential services agro makanan dan dibenarkan untuk melaksanakan aktiviti dalam tempoh PKP yang telah diumumkan oleh kerajaan. Maklumat pemohon adalah seperti berikut. Nama saya, nombor kad pengenalan, seorang. Kalau kita pergi kebun berdua, katalah dengan pekerja kita ataupun dengan macam saya dengan pasangan saya lah, dengan isteri saya, satu lagi surat. Jadi kita akan ambil dua. Dia tidak timbullah masalah leceh dan sebagainya. Kita ikut undang-undang. Pihak MAFI, Kementerian Pertanian tadilah, ingin menegaskan agar pihak syarikat ataupun individu macam saya ni, macam tuan-tuan juga, supaya sentiasa mematuhi arahan PKP dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Maknanya surat ini bukan bermaksud kita boleh melanggar SOP, boleh kita pergi kemari, pergi mari. Macam ke, saya ingat lagi bekas guru saya kata pergi mari. Ke sana kemari, tanpa tujuan dan sebagainya lah. Kita melanggar. Jabatan Pertanian yang mengeluarkan surat untuk kita bergerak tu, kita buat benda yang bukan-bukan. Saya akan ulas lepas ni Jadi tapi surat ini juga diberitahu bukan lesen untuk kita lalu sekatan jalan raya. Implikasi surat ini dan juga surat ke Kementerian Pertanian yang beri kepada pihak polis tadi, kalau kita pergi ke balai, kadang-kadang ada macam-macam mazhab Saya tak salahkan pegawai yang bertugas kadang-kadang dia ada berdasarkan situasi pada masa itu dengan orang yang bertanya pada masa itu. Kalau nak ikutkan, surat ini dah tak perlu pengesahan ataupun permit daripada polis untuk kita bergerak. Tapi dia ada macam syarat tu ada macam syarat. Dia kata bukannya mesti, jangan salah faham. Sebab ini pandangan saya sebagai orang awam saya bukan polis, saya bukan Jabatan Pertanian. Jadi kalau salah saya ni, kena rujuk pada pihak yang berkenaan, pihak tu yang betul. Ini saya punya pandangan berdasarkan perbualan kita, pertanyaan saya dengan orang-orang tertentu lah. Jadi macam ni, kita sebagai pekebun, kita ambil 3 situasi yang biasa kita terlibat lah. Yang pertama, kita menggunakan surat ini untuk bergerak dalam daerah. Dalam daerah kita duduk ni. Cakap mengenai 10 km radius dan sebagainya lah. Kita ambil dalam daerah je. Sebab kalau kita nak pergi 1 kilo pun, nak pergi 100 kilo pun, asalkan di dalam daerah, masih guna surat ni. Jadi macam situasi saya, contohnya saya nak bergerak ke kebun saya dah tak perlu permit polis dah sebenarnya. Saya hanya pakai surat ini menandakan kita telah diberi kebenaran sebagai essential services untuk melakukan kerja-kerja di kebun. Katalah ada sekatan jalan raya, saya akan keluarkan surat ini menandakan saya dibenarkan untuk bergerak. Jelas kan? Tapi katalah dan sepatutnya yang bertugas di SJR tersebut sepatutnya melepaskan saya lah. Tetapi kalau lah pegawai tersebut tidak melepaskan, jangan bergaduh lah, jangan gaduh-gaduh. Jangan buat timbulkan isu. Mungkin ada ketikanya pada masa itu ada sebab-sebab yang tertentu dia tak lepaskan kita minta maaf, kita patah balik. Kalau kata dia kata perlu mendapat pelepasan ataupun permit daripada polis, kita pergi balai polis minta pula pelepasan pada dia. Maksudnya begitu, kita betul ansur. Sebab frontliners ni iaitu polis,
di SJR, polis ke, rela ke, Angkatan Pertahanan Awam ke yang bertugas di Sekatan Jalan Raya tu, dia bertugas untuk kita. Kalau dirasakan pada masa itu surat ini mungkin tidak cukup disebabkan ada situasi yang tersebut pada masa tu, diminta kita patah balik, kita patah balik lah. Okey, dan kita pergi ke balai polis ke, kalau ada masa kita minta lah permit polis mengatakan bahawa kita tidak boleh melepasi Sekatan Jalan Raya semata-mata berdasarkan surat ini. Jelas kan? Jadi kita jangan timbulkan isu. Benda senang je. Benda tak perlu nak bising-bising. Okey. Itu situasi pertama. Jadi bila kita dah dapat bergerak, okey, biasanya dalam daerah ni surat ini membenarkan kita, saya bercakap ni atas dasar pekebun ni, bukan pembekal makanan dan apa dan sebagainya ya. Okey, kita pergi ke kebun, kita buat kerja di kebun, kita balik rumah. Kan? Okey, surat ni jelas lah. Pergi, balik. Janganlah singgah ke tempat-tempat, pergi rumah mak ke, pergi rumah ayah ke, tinggal rumah toki ke, tak boleh. Ya, sebab dibenarkan, sebab kita nak elakkan, kita nak memutuskan rantaian COVID-19 ni, kita boleh singgah mana-mana. Takut-takut kita ni sebagai pembawa COVID-19, kita singgah ke tempat ataupun ke rumah sahabat-sahabat kita, anak beranak kita. Jelas Okey, jadi kita dapat surat ni, kita pergi kebun, kita balik. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi kedua di mana kita perlu merentasi daerah sebelah. Walaupun kalau kita duduk kat sempadan kan, sebelah tu 2 kilo je tapi daerah lain. Mesti ada Sekatan Jalan Raya dalam keadaan sekarang. So kita keluarkan produce surat ni, dan kalau nak ikut pun tidak perlu lagi permit polis. Tetapi macam saya kata tadilah, okey, disebabkan Sekatan Jalan Raya tersebut, dia kata perlu kebenaran polis mungkin situasi pada hari tersebut. Ya, adalah kes-kes tertentu dan sebagainya. Kita patah balik macam saya kata tadi. Kita pergi balai, kita minta permit. Mudah je. Kalau dia akan lepas, dia lepas lah. Dan insyaAllah kita tak akan di compound sebab kita dah ada surat ni. Okay, jangan bimbang yang tu. Cuma jangan ambil kesempatan. So bila kita pergi daerah lain, okay, ada situasi, berbagai situasi lah. Kalau jauh, kita kena pastikan kalau nak menginap, kita menginap kat kebun. Kat kebun. Kita tak boleh pergi menginap kat tempat lain. Kat rumah mak kita dah ada kat sebelah kebun tu, ataupun kat rumah adik-beradik kita. Sebab itu dah salah guna surat ni, sebab Allah balik kampung. Ataupun kita pergi ziarah rumah saudara mara kita. So surat ini hanya memudahkan kita pergi kebun, balik. So kita pergi daerah lain, kita balik. Ataupun menginap saja di kebun. Kat rumah kebun ada kan, biasa orang ada rumah kebun. Kalau saya tak ada. Sebab saya memang pergi kebun balik hari. Itu situasi yang kedua, melintasi daerah. Itu 2. Dan dalam situasi yang kedua tadi pun, ada juga orang yang melintas daerah. Katalah, saya ambil contoh di Terengganu ni lah. Duduk di Kemaman, kebun di Besut. Melintas 2, 3, 4 daerah contohnya. Ini tak berapa logik lah guna surat ni. Betul tak? Walaupun kita ada surat ni, kita pergi dalam keadaan lebih 200 km lebih, takkan kita nak pergi kebun balik hari. Jadi memang bukan essential service dah tu dipanggil. Jadi kita pergi, kecuali kita ada rumah kebun, kita kena stay, kita kena tinggal dekat dalam kebun kita. Kita tak boleh sebab kita nak ikut SOP yang telah ditetapkan, dan surat ini pun bagi tahu kita kena ikut SOP. Kita kena hormati undang-undang. Iaitu kita berada di kebun, kalau lah kebun kita jauh, kita balik hujung minggu kan. Kita pergi kebun hujung minggu, kalau di sini tu hari Khamis lah. Hari Khamis petang kita pergi, ataupun hari Jumaat, hari Sabtu kita balik. Pastikan kita hanya duduk di kebun dan kita tidak ada kontak dengan siapa-siapa dalam daerah tersebut. Itu maksudnya begitu. Kita menghormati undang-undang. So kita hormati surat ni. Surat ni dikeluarkan untuk memudahkan kita. So kita memudahkan orang ramai. Jelas Itu pendapat saya ya. Mungkin saya betul, mungkin saya salah. Yang mana kalau saya salah tu, pendapat yang sebenar ialah daripada pihak berkuasa. Ini hanya pendapat saya saja. Yang ketiga, situasi merentas negeri. Sebab saya ada dengar lah kawan saya beritahu, ada orang menggunakan surat. Sebab tu baru ni dibatalkan surat sehingga 31 Mei. Ada yang menggunakan surat macam ni merentas negeri, terutama pada hari raya hari tu. Ikut logiknya lah, kalau tuan-tuan duduk di Johor, kebun di Perlis, ini dah tak pakai dah ni. Kan? Dia memang kan balik kampung. Dia orang Perlis, dia duduk Johor. Dia pun ambil surat ni, dia pun balik Perlis. Takkan nak balik hari. Kerja kebun apa yang kita buat, kat mana kita nak duduk. Akhirnya kita pun balik kampung. Kita pun sebarkanlah penyakit. Kebetulan kita pun ada, kita tak tahu ya, kita ada penyakit. Macam saya ni lah. Saya dah cocok dah vaksin dua-dua. Kemungkinan saya tak ada simptom dah kalau virus tu ada dengan saya pun. Virus tak ada.
Tapi saya tak ada simptom, tak ada apa, sebab saya dah ada vaksin kan. Tapi saya boleh menjangkitkan kepada orang lain. Itu vaksin cerita pula kan. Okey, jadi situasi ketiga tadi ialah merentas negeri. So kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang perlu merentas negeri, negeri yang sebelah-sebelah tu kita rasa logik sikit lah menggunakan surat ini. Sebagai contohnya, duduk di Kuala Lumpur, kebun di Melaka, di Jasin. Ada seorang kalau dia tengok ni dia tahu lah siapa Kalau kerja di Kuala Lumpur, kebun di Jasin, nak balik hujung minggu, saya rasa masih boleh gunakan surat ni. Tapi kena make sure lah tidak balik kat rumah. Sebab tu kadang-kadang ada daerah pegawai pertanian dia akan bertanya lah. Sebab saya akan lepas ni saya akan bagi tahu macam mana nak dapat surat ni. Sebab mungkin dia kata tanya-tanya kan. Dia akan tanya, dia akan interview dan sebagainya lah, surat ni dan sebagainya. Okey, habis yang tiga cara tadi. Saya rasa jelas Surat ni nak dapat macam mana? Surat ini, tuan-tuan, puan-puan, kena pergi ke Jabatan Pertanian yang berdekatan. Dan biasanya lah, terutamanya orang yang Jabatan Pertanian tak kenal, tak pernah pergi, tak pernah berurusan dengan Jabatan Pertanian, baru first time nak minta surat, biasanya dia akan minta IC. Tu dah tentulah. Dia akan minta, biasanya kita kena tunjukkan bukti bahawa kita ada tanah pertanian tadilah. Kena bawa geran lah, salinan geran, tunjukkan. Dan kalau cantik lagi, supaya tidak timbul masalah lagi, kalau boleh ambil gambar kebun kita, tunjuk ini kebun saya ini. Jadi insyaAllah Jabatan Pertanian akan keluarkan surat lah, dan dia akan tanyalah nak pergi mana dan sebagainya. Okey, jadi dia akan, surat ni sama je, dia akan cop kat sini, tulis nama kita, dia akan cop kat sini. Saya ikut daerah masing-masing lah. Macam saya ditandatangani pada 1 bulan 6. Sebab saya hari tu saya pergi 31 bulan 5, surat ni tak ada lagi. Saya simpankan nama, saya bagi nama je. Lepas tu esoknya saya datang tuntut surat ni, menunjukkan IC je. Tapi saya tak perlu bawa geran lah, sebab sebelum ni saya ada surat lain dah untuk sebelum ni. Jadi saya hanya buat surat tu je sebagai bukti. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang tak pernah lagi buat, pergilah ke Jabatan Pertanian berdekatan, minta surat ini. Kalau kita rasakan perlu, kita rasa, tapi bukan untuk ambil kesempatan balik kampung. Saya tak sarankan itu, sebab kita, maknanya kita telah mengkhianati kebenaran yang diberi. Kita diberi untuk pergi buat kerja, menjaga kebun kita, menghasilkan makanan untuk rakyat Malaysia. Tak kira lah kebun sayur ke kebun apa pun, kita khianati amanah yang diberi untuk kita bawa surat ini. Kita pergi melencong kat tempat lain, tempat yang tak sepatutnya. Jadi sampai bila-bila pun COVID-19 ni tak akan selesai. Itu pendapat saya Okey, jadi saya rasa kepada kawan-kawan yang masih lagi tertanya-tanya, pergi ke pejabat pertanian masing-masing. Tadi bawa dokumen-dokumen berkenaan macam saya cakap tadi, minta surat ni, insya-Allah mereka akan sediakan. Cuma dalam keadaan sekarang ni, kebanyakan pejabat ditutup kan, kebanyakan pegawai dia kerja daripada rumah. Kita sampai kat pejabat tu, tengok nombor telefon tu apa semua, cari nombor telefon, terutamanya pegawai yang berkenaan. Biasanya sekarang ni pakai WhatsApp pun boleh. Saya diberitahu pakai online je, pakai WhatsApp dengan pegawai berkenaan. Kalau kita ada nombor telefon dia, dia akan bagikan melalui WhatsApp je. Sebab kita nak elakkan pertemuan dengan orang ramai kan. Jadi kita pergilah. Sebab pejabat pun, saya diberitahu pejabat pertanian pun mungkin akan beroperasi dalam 4 jam ke, lebih kurang pukul 1 tutup, lebih kurang macam itulah. Dia masuk pukul 9, sebab lebih pada itu memang tak dibenarkan SOP tak benarkan pejabat dibuka lebih pada itu. Okey, dan kebanyakan pegawai akan BDR, bekerja dari rumah. So kita kena hormati mereka. Kita ambil nombor telefon dan sebagainya, kita hubungi, kita minta surat ini, memohon surat ini dikeluarkan atas nama kita berdasarkan dokumen yang kita sertakan. Jelas kan? Jadi saya rasa selepas pada ini kita bolehlah menggunakan surat ini untuk bergerak, merentas daerah, merentas negeri dan sebagainya lah. Macam saya tak perlu. Saya pergi kebun saya, walaupun dalam daerah, tapi jauh juga. Jauh, 40 km juga nak jalan. Saya rasa jelas lah untuk setakat ni perkongsian Tok Alang Channel pada kali ini. Jika ada apa maklumat yang salah yang saya cakap tadi, sebab saya cakap secara spontan ni, mungkin ada yang tak kena kan, kira saya salah yang betul ialah penerangan daripada pihak berkuasa ataupun pihak Jabatan Pertanian sendiri. Okey, sekian. Assalamualaikum. Bye bye.